Khair. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Adapun nikmat iman ini adalah satu nikmat yang Allah kurniakan hanya saja kepada yang terpilih. Dan surah An-Nur ayat 35 Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka nak merasakan nikmat itu adalah perlukan kepada penghayatan yang sebenar. Kerana nikmat yang tidak zahir pada mata kepala ni, sedangkan nikmat iman ni bersifat gaib, dia bersifat tidak nampak pada zahir mata. Dan namun ianya mestilah mampu dirasai oleh hati kita. Apakah deria ataupun elemen ataupun perkara yang mampu merasai nikmat iman, itulah melalui hati. Hati itulah yang kena kita didik, yang kita kena bangunkan kefahaman, kesedaran untuk kita mampu merasai nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita hari ini. Itulah nikmat iman. Lalu dengan nikmat tersebutlah kita mampu merasakan satu sifat yang sepatutnya hadir dalam diri kita, iaitu sifat syukur. Syukur yang membawa kepada kenikmatan yang bertambah-tambah. Wallahi jemaah sekalian, tiada erti kenikmatan di atas kehidupan atau di atas dunia ini melainkan melalui jalan keimanan dengan menzahirkan rasa syukur di dalam hati. Lalu janji Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur itulah maka kita akan menikmati segala nikmat yang ada pada alam dunia ini. Makna kata apa? Ibu kepada segala nikmat itu adalah iman. Yang mana dengan iman itulah akan menzahirkan rasa syukur. Rasa syukur itulah yang menyebabkan segala apa yang ada pada kita hari ini, dunia alam zahir ini, mampu kita nikmatinya. Jikalau tidak jemaah sekalian, maka kita akan tidak mampu menikmati nikmat tersebut, malah yang lebih parah bertukar menjadi azab. Inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih, azabku amat berat. Syadid, sungguh jelas azabku nanti. Ulama membahaskan tentang azab ini, ya ini di hari akhirat. Dalam bab kita nak memperkasakan iman kita, nak memahamkan hati kita melalui iman, kita kena selalu memperbahaskan tentang iman. Terutamanya perbahasan tentang hari kemudian, yakni hari akhirat, yang membincangkan syurga dan neraka, yang membincangkan dosa dan pahala. Pengulangan kepada perkara ini, yakni tentang akidah, terutamanya iman, perbahasan tentang hari akhirat, dia akan mampu menimbulkan rasa dalam hati itu, yang mana rasa ini perlu dibina dan dipupuk melalui ilmu dan kesedaran, ilmu dan kefahaman, yang mana ianya menjadi tuntutan yang paling utama jemaah sekalian, nombor satu sekali. Yang nombor satu dan yang terutama, apatah lagi perbahasan tentang iman ni, wajib al-wajib. Untuk kita memperhalusi, memperkasakan, dengan kita seringkali membicarakannya, seringkali kita memperkatakannya, terutama tentang syurga neraka sebagai contoh. Nah, apabila kita faham tentang nikmat dan azab ini, kita akan lihat bahawasanya azab yang pasti, yang paling kita kena jauhi itu azab di jahannam, azab di neraka. Ini orang beriman wajib imani, dan keimanan terhadapnya tidak sikit pun boleh kita ragui sehingga dia boleh menyebabkan hilang keimanan kita, kerana ia termasuk rukun iman sampai pada hari akhirat. Baik, disebut tentang azab, Allah beritahu tentang azab ni. Pertama, kita faham bahawa azab yang pasti yang terjadi itu adalah di hari akhirat nanti. Jadi hari pembalasan dia panggil. Sekarang di dunia ni bukan pembalasan. Allah belum balas lagi kat dunia ni, mas sekalian.
Adapun yang berlaku itu adalah peringatan. Peringatan. Malah setengah tu pula, kalau dalam bab perbahasan istidraj, malah mereka tak kena apa-apa pun. Cerita tentang contoh, setiap dosa ada natijah kesan dosa. Kesan dosa. Perbahasan, kalau buka perbahasan tentang dosa, ada kesannya. Antara kesan dosa ni adalah sengsara. Kesengsaraan. Dosa membawa kepada kesengsaraan, kesakitan. Di dalam mana kesakitan tu berlaku? Dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, dalam hati mereka. Dalam hati mereka ada penyakit. Maka penyakit itu bertambah-tambah lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walau azabun alimun bima kanu yakzibun. Bila Allah datang, Allah pula tambah lagi sakit tu. Tambah kerana apa? Kerana kejahilan mereka lah sendiri. Maka kesan kepada dosa itu memang pertamanya tadi, memang di yaumul akhirah, hari akhirat nanti, di situlah pembalasan. Ini mesti ditanamkan di dalam hati kita, kefahaman kita, wujudnya hari pembalasan, dan setiap yang kita lakukan di sini akan dibalas di sana. Namun adakah perkara ini tidak berlaku, tidak dapat kita rasakan di sini? Nah, memang setengah itu mas sekalian, macam tadi, ada yang berbuat dosa, dia tidak merasakan kesannya. Maka itulah kesan yang paling bahaya pada dosa. Kesan yang paling bahaya pada dosa apa dia? Dia tak merasa berdosa. Hidup ni punya rasa satu yang mesti kita kena wujud dalam hati kita. Rasa berdosa. Rasa berdosa ni bukan kena buat dosa ni masalah. Jangan kena faham, saya tak rasa sangatlah dosa Ustaz, jadi saya kena buat dosa. Dia buat dosa, tak rasa juga dosa. Apakah? Dia nak rasa dosa. Kisah Barsisa. Cuba buka ulama Bani Israel. Famous kita ni, makruf. Tentang Barsisa. Dia didatangi oleh iblis. Iblis, dia ada all access. Dan iblis ni boleh menyerupai semua lah, kecuali Nabi SAW. Kalau kita tengah, katalah kita ni jenis bangun malam kan. Tengah bangun malam, tengok ada orang sebelah kan, tengah solat juga. Kita jenis tak takutnya, tanyalah dari mana datang. Macam tu lah ibaratnya. Barsisa ni taklah begitu. Dalam dia beribadat, ada seorang pemuda datang. Dan pemuda ini iblis lah. Dia menjemakan diri sebagai manusia. Kalahlah si Barsisa ni. Dia dah berusia, ada yang si muda ni lagi kuat ibadat, tak tidur-tidur, non-stop. Dia pun macam, dari mana kau boleh dapat kekuatan beribadat sehebat ini? Sebab dia ahlu ibadat, Barsisa. Maka dia pun cakaplah kepada Barsisa, aku ni boleh beribadat sehebat ini kerana aku pernah melakukan dosa. Mungkin tuan belum pernah melakukan dosa. Tu dia. Tengok halus dia masuk. Dia kata, terfikir je tak ya juga. Boleh, macam mana nak rasa dosa? Kau kena buatlah dosa satu. Dia kira-kira, dia ada ilmu, dia pilihlah dosa mana nak buat. Tampak tak? Tapi si iblis ni, dia masuk jarum lah. Sebab nak rasa berdosa tu, memang rasa berdosa inilah, bila cerita di Barsisa ni, akhirnya Allah takdirkan dia mati dalam kekufuran. Kafir pula. Kufur dia kafir, kan dia tunduk kepada syaitan waktu itu untuk menyelamatkan. Dia kena tangkap, dia ambil dosa apa? Dia minum arak. Dia kata dosa minum arak ni antara dia tak kacau orang. Rupanya mengacau terus, mengacau dan meracau memang. Dia tengok pula wanita depan tu, tukang surf tu. Habis kemabukan itu menyebabkan tiada kewarasan. Kewarasan bila melihat apa perkara yang boleh mengalahkan bagi seorang lelaki itu wanita, maka letak wanita depan, kalah habis. Dibunuhnya dua-dua. Wanita pun ada suami pula, dibunuh suami itu, kena tangkap, nak hukum gantung, pancung.
Maka datanglah satu lembaga berupa itu syaitan. Kalau kau nak aku selamatkan kau daripada hukum mati ni, kau tunduk kepada aku. Bagi isyarat dia, aku akan selamatkan. Isyarat tunduk je pancung. Habis. Tapi istilah tadi bermula dari rasa tadi kan. Rasa berdosa. Sebenarnya rasa berdosa ini zahir dalam hati yang mengenal Allah. Allah akan campakkan dalam hati sifat itu. Sifat rasa berdosa, iaitu dengan bahasa mudah ni, rasa dosa, iaitu rasa serba salah. Sebenarnya perkataannya serba salah sebenarnya. Serba salah ni apabila kita mengenal nikmat. Mengenal nikmat terutamanya iman. Iman ni nikmat yang paling mahal. Dengan ilmu kita belajar bahawa dengan nikmat iman dapat syurga. Dia bercerita amal lagi ni. Sebenarnya syarat nak ke syurga adalah beriman. Itu nombor satu lah. Masuk syurga, kata kunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman. Amal bukan sebab amal, sebab rahmat. Atas iman tu dapat rahmat. Kita kena bahasa apa nak bagi. Kita hari ni katalah kita asbab kita dapat satu perkara tu, katalah kita kawan dengan si Fulan A. Asbab kita kawan dengan si Fulan A ni lah, kita dapat pekerjaan, dah kerja dapat rumah, beli kereta, berubahlah hidup tu. Kawan A kita kalau kita jumpa dia agak sujud kat kaki macam itu. Aku kau tak jumpa kau lah, tak tahulah apa jadi. Jadi maksud kata ni, sumbangan dia menyebabkan nampak kesan, apatah lagi anugerah iman yang mana menjanjikan. Apa iman ni? Kalau kata beriman ni, apa janji bagi Allah Ta'ala bagi orang beriman? Syurga. Jangan cerita amal dulu, jangan cerita amal dulu. Kita cerita iman dulu. Iman syurga. Beramal kerana beriman. Itu baru betul. Bukan beramal kerana selainnya. Beramal kerana nak syurga boleh juga, tapi itu sebab iman lah. Sebab syurga hanya Allah yang bagi. Yang tak boleh beramal sebab nak dunia. Itu salah. Itu tak boleh. Beramal sebab anak-anak jadi baik. Ada tak? Biasa dengar kan? Boleh beramal ni supaya anak jadi baik. Salah ke? Dia suruh amal ni konteks dia umum lah. Yang boleh nak anak jadi baik, satu je amalan yang dibenarkan. Satu, apa dia? Doa. Itu amalan tu, doa. Doa boleh lah, sebab doa ni wasilah untuk segala apa hajat kita, dan itu termasuk dengan amalan. Sebab tu habis saja amalan solat. Contoh, solat juga kita namakan doa dalam sujud, dalam setiap sujud, dalam rukuk, malah duduk antara dua sujud itu doa lah. Ada bacaan dia. Bukan amalan tu yang kita perdagangkan untuk dapat hajat kita, tak boleh. Sebab tu niat dalam niat ini, perkara ini pun kadang-kadang kita berbelah bahagi. Jadi mana iman ni syurga. Syurga ni mas kalian, Masya Allah. Nabi SAW ketika diperlihatkan syurga, ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi tak nak balik. Ibarat gitu. Malaikat panggil. Ketika diperlihatkan dengan neraka, dengan sebesar jarum je, pingsan Nabi. Mana kata nikmat syurga ni, iman ni, syurga, tiada iman neraka. Sebab tu kita doa, menjadi doa yang sumul, yakni keseluruhan doa, al-azkar. Dalam kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan doa, dan Nabi meletakkan ni doa yang sumul, yang keseluruhan. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahi jemaah sekalian, tak ada satu perkara yang kita takutkan dan kita nak jauhkan dengan perkara apa? Kesiksaan. Kat dunia ni kita nak senang ni sebab tak nak terseksa lah. Sebab tu orang sanggup bersusah-susah untuk senang. Kononnya. Ada sekali terseksa juga. Mencari kesenangan dunia dengan melupakan jalan-jalan yang utama yang mencapai ketenangan. Malah di dunia ni tak ada jalan kesenangan pun. Siapa nak cari jalan senang kat dunia, dia akan jumpa jalan susah. Malah susah tu bukan susah dah, kecewa pula.
Sebab dunia tak ada jalan senang. Dunia ada jalan susah saja. Tapi sebab dia tak nak melalui jalan susah, dia nak senang. Macam-macam benda lah. Dia nak senang. Patutnya dia melalui jalan susah. Susah untuk dunia? Bukan. Susah untuk mendapatkan ganjaran Allah di dunia. Tu kena betul niat. Semua niat kena betul. Habis tak boleh dapat duit. Apa tak boleh dapat duit pula? Dapatlah, carilah duit. Tak masalah. Masalahnya, kita punya tujuan, kita tak nampak kepada kehidupan yang kekal. Maka bagaimana nak membina rasa nikmat dalam hati? Sedangkan kita bukan meletakkan satu perkara yang utama, yang pasti di depan kita. Panduan kita. Contoh, hari ini je mas sekalian, kita bawa kereta. Orang tanya nak pergi mana? Tak pastilah nak pergi mana. Agak-agak gimana kita tu kita bawa. Katalah pagi ni, kejap lagi, lepas habis ni pukul 8 lagi, kita ajak keluarga semua. Jom kita keluar ke mana? Tahulah. Ikutlah. Pergi mana-mana. Teragak-agak ni, nak keluar simpang depan ni pun teragak-agak dah. Sebab apa? Jalan ke depan tak pasti. Kenapa hidup kita ni banyak sekatan, banyak keraguan, banyak tak tahu apa? Sebab tak pasti depan tu apa. Semua letak kepastian, nak anak berjaya, nak rumah begitu, nak begini. Dunia ni barang tak pasti. Selagi mana dunia letak depan, semua tak pasti. Tapi kalau letak akhirat kat depan, pasti. Apa dia? Aku tak nak apa yang aku buat kat dunia ni asbab untuk aku menyebabkan aku kena seksa neraka. Oh, takut. Yang itu kena bina. Dan asbab iman pula lah. Aku nak buat ni semua sebab iman. Bahkan iman lah Allah ganjarkan, Allah janjikan syurga. Syurga ni mas sekalian. Kenapa para sahabat terdahulu radhiyallahu anhum ajma'in terlibat dalam peperangan hijrah? Ni kita nampak sekarang ni, saudara kita di Gaza berhadapan dengan situasi getir perang. Berapa tahun lebih? 70 tahun lebih kan? 70 tahun dah. Lebih kan? Sebenarnya tu zon perang tu. Red zone. Cuma ada ketika dia lapang sekejap. Lepas tu meletup balik. Boykot sekejap. Lepas tu lemau balik. Biasa tu kan. Sebab macam dah tenang ni. Macam okey ni. Lepas tu meletup balik. Oh, kau balik. Dah macam gitu lah. Angkat-angkat tak ayam pula. Muat tu pula. Tapi nak bagi tahu ni peperangan. Tapi macam mana datang semangat? Semangat tu datang macam mana? Walau keliling kehancuran. Kerana mereka nampak syurga. Mereka nampak syurga memang sekalian. Ini yang tak ada pada tentera bukan Islam. Tentera kafir tak ada perkara ni. Mereka nampak anak. Mereka nampak apa benda yang akan berlaku nanti. Sebab tu lepas pada tu mereka jadi, cuba tengok ada orang tayangkan balik tentera Zionis kan. Dia orang datang under pressure dia pun. Jadi gila semua dia. Sebab apa? Sebab ke depan tu orang, apa yang orang buat, tengok benda, orang akan nampak balik lah situasi tu. Kita orang Islam tak diajar itu. Nabi tak ajar begitu. Nabi tidak meletakkan sahabat lepas habis dia hijrah ke Madinah, tak ada duduk senang lenang. Dalam 10 tahun tu, semua zon bersiap siaga berperang. Bergadai nyawa ni, nak bagi nyawa ni, apa kita nak nampak depan mata? Tak lain tidak bukan menjanjikan hidup balik kekal. Itu Nabi kata. Mati ni hidup balik. Sekiranya sifat itu meresap dalam hati kita, itu kata mujahidin yang berperang tak takut mati tu malah berperang nak mati. Mereka berperang takut mati. Sebab mereka ada hidup apa ni? Tak ada. Kita, aku mati sekarang tak apa, lepas ni aku hidup balik. Dia macam itu. Main-main datang semangat tu, luar biasa. Kita tak merasain lagi, belum sampai masa. Suruh sampai masa ni. Dan Allah pilih. Dan ni terpilih. Dia tak boleh buat-buat. Sebab tu kena minta. Mati syahid ni pilihan. Kena minta. Contoh. Nak berjihad di jalan Allah, kena minta Allah. Sebab ada permission. Macam fikir logik mudah.
kita nak masuk tentera Angkatan Tentera Malaysia lah. Boleh senang-senang tiba saya Angkatan Tentera Malaysia. Kamu mana? Nombor badan kata. Tak ada. Tiba-tiba kita jadi tentera Allah. Agak-agak kalau setara tentera diraja pun perlu terpilih dan ada latihan ya. Tentera Allah. Masihlah kita kena persiapkan diri terpilih. Kita menjadi tentera Allah, dan tentera Allah ni bukan saja mesti mati, mesti berhadapan kehancuran. Tentera Allah ni adalah untuk menegakkan kalimah Allah lah. Kita akan jadi tenteranya lah. Kalau kita sanggup untuk menegakkan kalimah Allah dalam hidup kita, kita akan jadi tentera. Baik, maka peperangan tadi, kematian, apa saranan hingga semangat kalau kita nak belajar tentang hidup yang ada misi panduan yang sebenar, sehingga berjaya hidup ni jemaah sekalian. Kita boleh lihat bagaimana para sahabat terbina kehidupan mereka dengan menjanjikan kehidupan yang kekal. Sehingga kan dunia terbina. Nampak tidak? Kita membina hidup dunia. Lain sekali, apa pun tak ada. Dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Saya kalau pergi umrah, balik kampung lah. Bahasa sekarang, kalau balik kampung ni mas sekalian. Contoh kalau pergi umrah, sebut balik kampung. Itulah kampung kita. Kampung halaman yang abadi. Pokok boleh mati kat sana. Doa tu. Mati kat Madinah. Tak nak kat Bakit. Allah. Pergi umrah. Pergi Uhud. Antara peristiwa setakat ni peperangan yang terkorban syuhada yang ramai Uhud. 70 syuhada. Termasuklah pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah, Syahidus Syuhada radhiyallahu anhu. Saya akan cakap kat jemaah semua, para sahabat bermati-matian menghidupkan agama. Kita bermati-matian menghidupkan dunia. Matikan agama. Kan? Bermati-matian ni susah nak hidupkan dunia. Tapi niat kata, ini pun sebab agama juga Ustaz. Sebab agama ni, Syiah contoh ni. Kita pergi kerja. Kata ni sebab agama ni. Nafkah semua sebab agama ni. Okey, tak apa. Kita tengok tu. Sebab agama ni betul tak? Bila datang solat. Kalau lah sebab kerja, solat tak ke mana-mana, itu bukan sebab agama lah. Sahabat dulu, betul-betul sebab agama. Sehingga syiar solat terbina. Sibuk membuka wilayah demi wilayah. Sibuk para sahabat semua. Tapi solat terjaga. Jadi bayangkan, menjadikan kematian, akhirat, iman itu panduan, dan tahu nak mengemudinya. Kita letak ke depan tu, alang-alang aku susah hidup sekarang ni, aku kena berusaha tak nak susah yang kekal di sana. Alang-alang takut susah, biar takut sungguh. Itu perbahasan iman. Jangan takut-takut. Iman ni juga membahaskan tentang khauf, takut. Takut yang sebenar adalah takut yang membawa kepada kebangkitan. Takut yang sebenar, takut yang membawa pada, dipanggil ba'id, perubahan dan kebangkitan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Takut yang sebenar adalah takut yang membawa pada perkembangan. Madinah, sahabat dibina dengan ketakutan yang sebenar, kerana takut di dunia ini tak perform. Takut ni, Allah bagi nikmat hidup. Hidup adalah satu nikmat. Kalau sebab dunia, dalam dunia ni apa yang nikmat? Hidup. Bukan kata pakai kereta, pakai ada rumah, ada ini. Itu bukan ni. Itu nikmat kecil, nikmat selepasnya. Sebab tu bangun saja pagi, alhamdulillah. Nabi ajar. Dan itu kalam yang keluar juga ketika roh dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam AS. Sampai bahagian nafas, hidung, mulut, terus alhamdulillah. Nikmat hidup. Jadi memikirkan nikmat ni, tak nak gagal di dunia ni. Tengok cara kita punya motivasi, kalau betul-betul motivasi iman. Kita tak ada masa untuk lemah semangat. Wala tahinu wala tahzanu wala kata. Syagam orang beriman, tak ada masa apa-apa. Kita bimbang. Kotlah kat dunia ni aku malas-malas macam tu. Malah Nabi doa.
Jangan kita jadi hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas yang bukan sifat orang beriman. Sebab apa? Sebab yang dia nampak sekarang ini gambaran hidup dia nanti. Sekarang aku tak buat betul-betul dan sekarang aku tanya kah? Tak boleh. Dia nampak macam itu. Alang-alang takut susah dunia, tergambar susah kita di akhirat sana. Susah sana nyanyi. Itu semangat yang perlu dilakukan. Ini kata perbahasan iman. Ini maksudnya bukan perbahasan kita lah susah, kita kena fikir anak kita, kita kena fikir keluarga kita, kita pergi masa depan. Masa depan mana kita nak fikir? Anak kita tu setakat mana kita nak fikir untuk dia? Setakat mana yang semangat ada pada dia yang membantu semangat kita? Tak ada yang maksudnya. Malah bukan kata semangat. Dia akan membawa kepada kekecewaan satu masa nanti. Hari ini berapa ramai peristiwa perbahasan perkongsian tentang kekecewaan demi kekecewaan. Sebab apa? Sebab salah panduan. Tak nak letakkan iman ke depan. Anggap iman tu macam tak ada fungsi. Macam iman. Iman masing-masing lah. Biasa dengar kan? Iman masing-masing lah katanya. Iman masing-masing, kubur masing-masing kan. Kalau kubur masing-masing apa jawab je? Macam kubur masing-masing lah. Agak apa nak jawab? Mana nak tahu kau orang ni? Tak jawab gini. Sebab kubur masing-masing lah aku nak ambil berat tentang kau. Sebab kau bising kat sebelah tu nanti kan. Kalau aku ada sikit dalam kubur kau, aku boleh tolong jawab kan? Faham? Masalahnya kau seorang-seorang tu, aku tak boleh tidur. Itu contoh lah. Semua nak masing-masing. Lalu sekali terasing. Sedangkan iman ni bersifat jamaah. Dia bukan nafsi-nafsi. Iman semua tengok amalan kita. Amalan yang semua membawa pada syiar, semua jamaah. Semua nafsi ni, jangan bagi tu orang. Janganlah diwar-warkan amalan kita tu. Betul saja. Dia umpama, sebab dia melibatkan habuan. Tentu ada war-warkan akaun dalam bank ada berapa? Ada. Ada. Siap lagi PNC, private and confidential. Sebab apa? Ada duit. Dah, kalau ada pahala, elok nak cerita pula. Macam mana kita nyuruk tak nak bagi tu duit ada berapa? Duit ada berapa nyuruk antara dua. Sama ada orang tahu langsung tak ada duit, ataupun orang tahu ada duit. Ada orang tak tahu satu kan. Dia nyuruk lah. Kalau ada duit sekarang, jenuh pula. Kalau tak ada duit kan, jenuh juga katanya. Buat ada kan. Sama dengan pahala. Betul, amalan tu melibatkan pahala. Jadi sembunyikanlah. Baik. Maka jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Maka di sini kalau kita lihat iman itu satu panduan untuk meletakkan yang mana yang pasti. Yang pasti yang mana? Perbincangan yang pasti, yang hak dipanggil. Yang kekal yang mana? Bukan suruh kita tak buat apa kat dunia ni. Tapi bila iman diletak di depan, iman kata yang kekal yang mana? Yang kekal adalah pahala. Okey. Sekarang apa yang kita buat ni ada pahala tidak? Ada. Ada buat. Okey. Syarat pula orang beriman bila berkait dengan iman, dengan pahala, dengan dosa, dengan masa depan yang sebenar. Kita bincang tadi apa dia? Tiada istilah lemah dan malas. Tak ada. Malah kalau kita belajar tentang sahabat, para syuhada, bab kematian, iman orang beriman, perkataan mati dia tidak boleh terasing. Malah termasuk dalam zikrul maut, ingat kematian, sifat mahmudah. Tak boleh asing sebab iman mesti berbicara soal kematian. Dia tak terpisah. Iman dan mati tak terpisah. Malah mati ni kita kena perhatikan baik-baik agar tidak disalah artikan, salah ditafsirkan. Sehingga kita melihat mati dengan satu perkataan yang menakutkan, bimbang termasuk dalam penyakit hubbud dunia. Wahad. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Adapun mati yang sebenar, sebab tu kita pergi balik kampung tu. Kita tengok pemakaman Jannatul Baqi. Jannatul Baqi. Sekarang dah mula dah permakaman kita kat Selangor ni dah ada sistem kan. Dah mula nak diperkemaskan.
Kalau tidak tu, tengok tu dia. Macam-macam benda lah kita. Datang lalu situ dia. Ambil lah dia. Dah hantu. Asal kubur dia hantu. Mana tidak hantu, tak kemas. Usang dia. Memang itulah rupa. So tengok Jannatul Baqi'. Pertama, dari segi rupa tidak sama kita, tapi suasana tu. Masuk tenang. Itulah mati sebenar. Mati sebenar adalah gerbang untuk ke syurga. Orang beriman. Tadi kita apa orang beriman? Ya. Apa semangat orang beriman? Dia ditawarkan syurga. Allah sayangkan kita. Allah bagi ganjaran. Allah bagi syurga. Tempat sayang kita lah. Dan paling sayang sekali, Allah bagi nampak nanti di akhirat nanti jumpa Allah. Di dalam mana? Syurga. Kita kalau sayang anak kita, isteri kita, apa hanya ada, saya bagilah. Sebab sayangnya pasal tu. Tak sayang tak bagi. Jadi Allah bagi syurga ni tanda Allah sayang lah. Allah bagi ganjaran. Jadi orang beriman ganjaran syurga. Malah Allah menyatakan spesifik dalam surah Al-Baqarah 25. Wa basyiril lazina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Kata iman adalah perbuatannya. Dah dapat syurga. Kita bagi anak kita ginilah. Kau jadi anak mak, contoh gitu. Dan memang kau anak mak lah, kau lahir daripada mak kan. Tapi mak bagi kau rumah, bagi kereta, bagi semua. Rumah nak macam mana? Pilih katalog. Oh, katalog tu. Nak berapa bilik? Ada kolam? Ada ni? Ada kolam mak. Lagi bilik, bang kuah 5 bilik. Okey. Berapa tingkat? Bagilah 5 tingkat. Okey. Rumah je ke? Fully furnish. Dah buat apa kau nak? Mak jenis cok duit ni. Tak ada masalah. Dia minta. Rumah je. Oh, rumah tak nak? Oh, rumah ada. Sekali lah. Rumah ada, rumah tak ada. Apa hal? Berapa orang nak? Berapa orang nak? Seorang cukup. Seorang dululah. Okey. Jadi sekarang kereta, takkan yang jaga kaki. Kereta nak jugalah. Berapa nak? 2 kot. Tak apalah, ambil 4 lah kan. Rumah 1, kereta 4. Okey. List siap dah. Okey. Ni mak bagi. Bukan kerja tau. Faham tak? Syurga Allah bagi. Bukan malang kita tau. Tapi dah bagi. Mak panggil, mak, tolong beli barang jap. Malas mak. Aku dah bagi dah. Bila aku suruh beli barang, malas. Mak, pergi sana kejap. Sibuk lah mak. Oh. Mak, kau gimana? Dengan kawan lah. Kawan pula. Nampak tidak? Awak dah janji dah. Dah janji dah. Siapa yang rosakkan janji? Kita lah. Lepas tu dah rosak janji, lepas tu tak faham. Macam tak dapat masuk syurga ni. Layak ke saya? Layak bendanya. Memang kita yang break the law, break the ni perjanjian. Layak tak layak bukan kita. Memang kita takkan macam tadi anak tadi. Memang kan tak boleh rumah 5 tingkat dengan ni harga berjuta nak beli. Kau bertahun nak kerja 4 juta. Tak dapatnya. Kalau kau nak usaha pun, kau kena, tak tahulah aku tengok mak macam itu. Aku tak tahulah macam mana nak dapat ni. Katalah kan. Macam itulah. Kalau nak fikirkan syurga, nak dapat syurga, memang tak dapat. Kalau dunia, kalau kita bandingkan lah, kita bandingkan. Kita cakap seseorang kan. Cakap seseorang tu jangan orang dengar pula. Orang gila pula kata. Kalau lah setaga rumah dekat dalam tu pun aku tak nak beli. Rumah tu dalam tu kan. Ni laluan utama sini kan. Kan ada laluan lain. Ini. Saya setiap kali lalu bila kata laluan VIP tu saya macam hebat Allah buat ni. Tahu tak apa maksud hebat tu? Kau kena lalu jalan ni juga. Faham? Dia tak ada lalan lain. Dia kena harum juga tu tempat-tempat macam gitu. Kau tengok kiri kanan apa macam ni. Dengan jam, dengan sangkut, dengan apa, lekat kat situ. Lantak tu.
Itulah dia. Nampak? Hebat Allah buat. Banyak tempat-tempat yang nampak macam tu kan, tapi laluan nak ke situ, no privacy. Allah tak buat. Ini dunia Allah punya. Contoh. Balik dengan cerita rumah. Penuh rumah. Kalau dalam setara rumah tu lah dengar cerita 10 juta. Ish. Mati hidup balik, mati hidup balik, hidup mati balik. Memang tak dapat 10 juta ni. Macam mana? Kalau setara rumah 10 juta aku tak dapat, kat syurga agak boleh dapat? Kalau depan mata punya kita usaha, kata masuk syurga dengan usaha kita. Dah usahakanlah dunia dulu. Boleh dapat kat dunia, okey, baru cerita bab syurga. Halang kan. Kalau dah setara dunia pun terkira-kira nak dapat, syurga lagi lah. Bermaksud, tidak bolehlah kita jauh pada Allah. Ada orang cakap lah syurga ni ialah wallahualam, wallahualam. Dia dua-dua tak dapat tu. Dunia pun dia tak tahu dapat macam mana, syurga pun dia tak tahu dapat macam mana. Walhal sepatutnya kita dah dapat dah perjanjian. Orang beriman, wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal. Beriman lepas tu beramal je lah. Iman ni dah package dah. Macam tadi, kau jadi anak mak, kau dengar cakap mak, kau suruh, kau standby, on call ya. Aku bagi kau handphone apa nak? Cik cakap dia. Handphone, ikutlah mak. Okey, iPhone 15 15. 15 subjek tu ikut model terbaru. Terbaru dia tukar. Bayangkan. Asyik tukar, later dia tukar. Tapi satu yang aku minta, aku call angkat. Tu dia. Aku call angkat, masa sampai, ada satu ni saya jumpa dengan seorang ni, dia bagian istana lah. Alhamdulillah kenal dengan seorang sahabat ni, Haji Amir nama dia. Haji Amir ni kenalkan saya dengan sahabat orang kampung, dia kerja di istana, dia kata. Dia kata apa? Dia bagai adat istiadat. Dia ceritakan saya apa? Tok katanya, Tok, profesionnya macam mana? Tak kisah buat apa, nak gimana, tapi distance dia tu, kalau dapat call datang ke istana mesti tidak kurang 2 jamnya distance. Pergilah mana. Bebas, tapi once call dalam tempoh 2 jam kan sampai. Macam mana tu agak-agak? Fikirlah macam mana, nak ke terbang ke, nak apa ke, pakai escort ke, sekali banyaklah kali kena escort. Nak tempoh 2 jam adanya ni. Ada syarat dia. Macam itulah Allah bagi kita iman, itu pakejnya syurga. Mana tak nampak. Kita ingat iman, penatnya nak kena beramal, dapat ke tidak syurga. Tu yang menyebabkan kita lemah semangat tu. Dan kita tak nak beramal. Lepas tu nak cari tumpu dunia pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Allah rugi gitu. Sahabat tidak begitu. Sekali tahu tentang iman, perkhabaran iman, hidup kita kekal abadi, dihidupkan kembali di dalam syurga yang begitu indah nikmat, mereka nampak, mereka tak nampak diri. Ini kata, bila mengaji tentang Allah, tentang iman, dah tak nampak diri, tak nampak dah aku layak tu. Nampak kurniaan Allah. Bila nampak kurniaan Allah, maka datang semangat untuk kita melakukan apa saja yang Allah suruh. Itu kata buat kerana Allah tu. Dan lepas buat pula, macam tadi kita dengan mak kita, mak dah bagi tu, kita berharap lah mak, mudah-mudahan dapat raya lagi. Nasi mak, mudah-mudahan dapat. Doa pula. Bukan sebab kata, dan janji Allah pasti, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Macam mak kita dah janjikan rumah bagi-bagi. Allah kata bagi syurga, bagi-bagi. Jadi itu sepatut semangat yang mendorong kita, yang menyebabkan Islam satu ketika dahulu 100 tahun ke belakang kan. Kita start pada Empayar Uthmaniyah ni. Sekarang ni kan semua menanti-nanti kedatangan 100 tahun kan. Kemunculan Imam Mahdi kan. Imam Qaryah pun dia pun tak jadi makmum. Nak jadi makmum Imam Mahdi memang balik awal kan. Imam kita nunggu makmum, mana lah makmum aku ni. Balik awal kan. Imam ni jadi makmum imam ni. Nak bagi tahu ni zaman dulu, kehebatan 2/3 dunia Allah bagi.
Apa rahsia mereka? Iman. Bukan nakkan dunia. Dunia ni pekerjaan kita, keperluan. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Dunia ni tadi suruhan. Mak suruh buat, mak suruh buat, mak suruh buat. Dunia ni Allah suruh buat, Allah suruh buat, Allah suruh buat. Dapat keperluan kita. Tapi bukan tujuan kita. Semangat lah. Jadi kita memikirkan, ini kan kadang berbincang pula begini. Datang pula bila kita tak bahaskan tentang iman secara terperinci dan terjemahan dia, maka dia datang kita bimbang apa, sangka buruk. Betul ke Allah boleh bagi syurga? Kalau bahas sebab iman tanya, betul ke Allah boleh bagi syurga? Kalau timbul itu, hati-hati. Bermaksud kalau betul Allah boleh bagi syurga, betul ke ada neraka? Itu hidup tak ada pendirian tau. Syurga pun tidak, neraka pun tak. Kau yang mana satu? Wallahu alam. Wallahu alam tu kata. Jangan menilai dari luaran katanya. Oh, sedap cakap gitu. Yang solat pun belum tentu ke syurga katanya. Yang berceramah pun belum tentu ke syurga. Nak tahu, dia pula pengajar kita. Di syurga itu ala pendosa katanya. Yang bertaubat. Elok pula cakap itu kan, konon-konon. Di neraka itu orang alim kata, yang munafik katanya. Nak tekankan alim tu sebenarnya. Padahal dia malas. Dia buat ayat begitu. Patutnya kat syurga tu tempat orang yang bertaubat. Sudah, jangan kaitkan yang apa berdosa tu. Lain sekali orang nampak, tak apalah, aku dosa pun ada peluang ke syurga. Beramal tidak. Memang tak dapat lah. Macam tadi, mak dah bagi, tiba kita buat ada. Memang mak kata, memang cukup lah. Aku tak bagi kau. Tengok. Bukan tak bagi, aku ambil lagi ada. Bukan tak bagi, aku ambil lagi ada. Dalam rumah duduk makan free, apa free, duduk tidur berengkur. Kena ni sekejap lagi. Memang kena halau lagi. Waktu hidup kadang ni apa hal aku ni bertimpa-timpa lah, susah. Tengok balik lah. Adakah kita letakkan kita punya matlamat yang benar iman tu ke depan? Ini jelas maksudkan kesimpulan kita. Perbahasan tentang iman, nak mantapkan akidah ni mesti kita perbahaskan secara real. Dia bukan perbahasan retorik, bukan perbahasan angan-angan, bukan cerita dongeng. Ada satu kenyataan tu tulis apa kenyataan lupa, tapi ayat macam ni. Yang dulunya akhirat disangkakan apa dinyatakan dongeng, dia kata akan menjadi kenyataan. Perkataan tu salah lah, tak boleh letak dongeng tu. Walaupun sekarang ni orang tak cerita berakhirat iman, orang ajar masing-masing masing-masing tadi hubung masing-masing. Pihak akhirat nanti baru dia tahu kat mana lah tuju kita. Kita tak boleh macam tu. Sekarang ni kita kena realkan perbahasan akhirat. Perbahasan iman macam kita bincangkan tadi. Contoh-contoh. Dia ada kaedah dalam surah An-Nur ayat 35. Allah dah bagi tahu dah. Untuk berbicara soal iman ni, dia kena ada yahdillahu nurihi may yasha. Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Wa yadribullahul amsala linnas. Allah beri petunjuk. Wa yadribullahul amsala linnas. Bagi contoh-contoh. Macam tadi contoh-contoh tadi membuka pemikiran kita. Akal kita, malah iman yang telah Allah berikan menyebabkan kita iman, zikir ni dinamakan zikir, ingat Allah, dan fikir. Dia akan sekali. Bila zikir dan fikir ni sekali, maka datang kekuatan untuk meneruskan kehidupan yang mana hidup ini akan ditinggalkan pada bila-bila masa. Bila-bila masa ni patutnya kita kena buat satu persiapan yang nyata lah. Semalam arwah pak saudara saya berkebumikan semalam, meninggal duduk di Seksyen 7 Shah Alam. Nak cerita ni, arwah ni dia belah ayah saya, pak saudara lah, adik-beradik wan saya. Walimah ni adik-beradik wan saya lah ni. Saya duduk di sekolah di Samtah tu. Arwah wan saya ni duduk di Seksyen 9. Setiap kali nak balik outing ke apa, sebelum balik rumah, saya singgah
Jumpalah yang meninggal ni menantu lah, Pak Long, Pak saudara. Mak Long ni anak walimah ni lah. Cerita ni lalu disebut, jadilah macam Pak Long kau kata. Arwah ni Allah bagi dua situasi yang saya tengok depan mata. Senang sangat, susah sangat. Dua-dua Allah bagi. Senang sangat, sampai senang sangat tu, sampai dia cari orang susah. Setengah orang senang, orang susah je kita kan. Tabiat dia kalau pergi pasar minggu, macam ni hujung minggu kan, pergi pasar kan, sebelum beli barang, dia round dulu semua pasar tu. Dia cari mana orang yang minta sedekah, dia bagi dulu. Kalau nak beli pasar memang lambat lah dengan arwah. Dah habis bagi, baru dia beli barang. Itu tabiat. Dan dia memang tak pergi ke menolong orang. Jadi jawatan lah, jawatan besar. Arwah Wan saya kata, jadilah macam Pak Long kau. Kita dah faham waktu tu, kita sekolah menengah, kita faham berjawatan, duit banyak macam itu. Bukan gitu rupanya mesejnya. Rupanya sifat beramal tu akhirnya Allah buat kesan dekat dunia Allah tunjuk. 2018 Allah uji arwah ni. Dia tolong jiran dia depan rumah. Ada kebakaran, wallahualam apa yang berlaku dalam tu, dan maklum saya pun tak cerita detail, dan arwah pun tak sempat cerita detail. Balik-balik dia pening. Suspek jatuh. Masa tengah tolong tu jatuh, dan memang akhirnya ada gangguan pada otak dia, dan sampai kena buang tempurung kepala ni. Dan nak pendek cerita, 5 tahun bedridden, sekurus-kurusnya bedridden. Isteri tak kerja, rumah Seksyen 7. Kita kalau fikir secara logik akal, maintenance tinggi kan. Kalau 5 tahun tak kerja tu, macam mana nak cover? Rumah Seksyen 7 depan UiTM. Tahun 90-an awal tu dah mereka duduk situ. Rasa memang drop lah kan. Dah Allah jaga mereka. Ada pula duit tak mana arwahnya punya duit ni boleh cover kos perubatan arwah ni, yang mana setiap bulan, yang mana di rumahnya perlukan ada hospital kena buat kat rumah. 3 pula doktor pakar kena ada, kena bayar pula nurse special kurang lebih 10,000 ke 20,000 sebulan lah. Nak mengejarkan tu, mana datang duit mana datang Ustaz? Ini ajib Masya Allah. Oh iya ke? Allah. Buat apa Ustaz? Dari ini ke dalam dah sini? 2 hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nak jadi ceritanya, rupanya bila kita membantu, beramal, kita tak tahu waktu bila kita, bukankah saja waktu kita akhirat sana ni, dunia kita pun kita kena buat preparation in case apa-apa jadi, kita nak Allah tolong. Dan 5 tahun bedridden, 2018 apa tu PKP pula tu, datang tengok Allah jaga betul. Duduk lagi tak adalah kena keluar ke ni, suami tak kerja habis, punca pendapatan tu consider half hilang, nak maintenance semua tu. Tapi arwah tu sendiri dijaga dengan rapi. Makna kata apa? Amalan-amalan yang kita lakukan, keyakinan kita kepada Allah SWT ni, dia bukan hanya semata-mata kita menyangka akhirat nanti. Dah, sekarang ni lah dah zahir dah kesan dia. Akhirat itu adalah menyatakan keseluruhannya. Itu saja. Sebahagian tu Allah dah tunjuk. Antaranya adalah syurga yang diawalkan tu adalah ajjanatu ajilah. Tenang, walaupun diuji begitu, tenang dalam. Dan ketika Allah takdirkan saya pergi ziarah baru semalam, tengok memang Allah bagi rezeki dia. Mungkin sebab kebaikan kita, amalan yang buat kerana Allah ni, memang kita nampak macam bedridden, sakit, tak boleh buat apa. Rupanya Allah nak kafarah, habiskan dosa tu, bersih. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sebab memang saya buka, tinggal lagi kita ambil gambar je. Betul-betul dia senyum tu memang tertarik sini. Kan kita ada gambar sekarang, orang viral gambar senyum tu. Ya, saya tengok Allah Akbar. Dengan sakit yang satu bab lah.
Tapi orang sakit tu biasa kita akan nampaklah kesakitan itu. Memang kurus tinggal tulang. Wajah ni memang pulang. Tapi seri tu ada. Oh, cakap ini memang tak tahulah amalan-amalan apa lagi yang tersembunyi, wallahu alam. Cuma saya sempat mengimbau bila sebut tentang akhirat, amalan ni kita kena buat persiapan yang sebenar. Itu saja nak bagi tu. Dengan iman tadilah. Dia iman Allah dah janjikan syurga, janji dah tu. Ni kita kena faham janji. Bila sebut janji, benda yang pasti, amalan tu kerana Allah dah janjikan tu, kita beramal lah. Nak berkira apa lagi? Kalau Allah kata Allah bagi duit banyak kat kita, kita bagilah balik ke orang. Nak fikir apa lagi? Kita nak fikir nanti susah. Dah, kita tak tahu. Memang pun susah, semua rupanya Allah atur terbaik kerana ganjaran yang telah dibayar di dunia pun dah dapat, akhirat pun tak lagi. Itu sebut kita sebutkan bahawa alang-alang takut tadi tu, biar takut sebenar, alang-alang kita nak senang, biar senang sebenar. Kat dunia pun dah nampak, dah kesan dia, kat akhirat apa tak lagi. Sebab tu memang penyataan, memang Allah nyatakan di dunia, Allah nyatakan. Wallahualam sekalian, mudah-mudahan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkah ni mampu mengasah kembali keyakinan kita, kefahaman tentang iman untuk diterjemahkan dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Bagaimana af'al, perbuatan yang kita nak zahirkan itu tidak terasing dengan ilmu yang kita pelajari, dan itu yang penting adalah kerana yang Allah nak lihat adalah qulubikum wa a'malikum, hati dan amal. Wallahu alam, walaupun maaf bila saya ada kekurangan, terkata itu kurang bicara dalam penyampaian, kerana Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.